berkenaan dengan SPRM, serbu invoke buat kali yang kedua. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu SPRM ni kita lapor SRC, LCS, kita lapor LCS. Kita lapor hal kita dedahkan LCS, dedahkan hal Canon tentang jet hilang. Yang tu tindakan dia terlalu lambat. Tiba-tiba ada orang buat laporan Rafizi, dia kata Rafizi ada wang 18 juta di dalam akaun. Dia ada aset 18 juta, maka dengan itu terus SPRM buat siasatan. Lepas ni custom pula datang nak buat siasatan. Macam mana dia boleh ada 18 juta? Terus buat siasatan. Tak salahkan SPRM, orang buat laporan, dia pun buat siasatan lah seperti biasa. Tapi dalam masa sama, buatlah siasatan juga dengan Azam Baki. Kenapa Azam Baki tak ada siasatan pun? Siap ada penafian. Kenapa tak buat siasatan yang sama dengan LCS? Dan pasal enjin hilang, pasal orang kata pasal meriam dan sebagainya, kapal, bot yang tak sampai-sampai. Kita tak nampak dia sepantas itu. Dia sepantas itu datang untuk nak orang kata thank you Melly. Nak nangkap orang-orang sebegini, tetapi dengan Rafizi dia segera, pantas. Ramai yang tak faham bila Rafizi kata dia ada aset bernilai 18 juta. Wow. Macam mana dia boleh kaya begitu? Umur baru 45 tahun ada aset 18 juta. Tuan-tuan, 45 tahun aset 18 juta tak pelik tuan-tuan. Okey, saya nak cerita yang 18 juta. Macam mana tuan-tuan boleh kira? Tuan-tuan boleh kira aset sendiri Ini dipanggil sebagai net worth. Nilai bersih tuan-tuan. Senang je nak kira nilai bersih, mudah. Okey, tuan-tuan ada rumah tak? Itu dikira sebagai aset. Tuan-tuan ada kereta tak? Yang atas nama tuan-tuan dan perempuan sendiri itu dikira sebagai aset. So ambil nilai rumah, nilai bukan utang nilai dulu. Contohnya saya ada rumah 1 juta ringgit. Saya ada tanah nilaian 5 juta ringgit. So 1 juta campur 5 juta, saya ada tanah 6 juta ringgit. Ni contoh, saya tak ada tapi ni contoh. Nilaian tanah saya ada 6 juta ringgit. Dan tanah dan rumah saya ni, dan saya ada kereta, nilai kereta saya 100,000. So saya ada 6.1 juta ringgit nilaian harta saya, aset saya. Tanah tu tak ada hutang sebab tanah warisan. Rumah pun dah tak ada hutang, dah habis settle pakai duit KWSP. Kereta pun dah habis dah. Nilaian masa saya beli tu harga dia 500,000, tapi sekarang dah turun susut nilai jadi 100,000. So aset saya bernilai 6.1 juta. Campur aset duit KWSP saya, katalah dalam akaun KWSP ada 100,000, 6.2 juta. Kemudian campur duit dalam akaun bank saya, katalah ada 10,000, 610,000 ringgit. So itulah nilai aset saya. Tuan-tuan boleh kira sendiri. Itulah net worth saya. Tapi adakah saya ada 6 juta tersebut? Tak ada. Yang ada dalam KWSP yang tak boleh keluar tu 100,000. Yang ada dalam akaun bank saya 10,000. So cash saya ada 10,000. Aset saya ada, total aset ni apa sahaja tangible dan intangible. Benda yang kita boleh pegang dan tak boleh pegang. Termasuk tunai, simpanan, termasuk rumah, kereta, laptop, even yang laptop, phone. Ini semua ada nilai. Di mana bila ada nilai buku, kita campur semua, maka itulah aset kita. So aset ni boleh jadi 8 juta-juta lah, terpulang lah. Walaupun aset, tuan-tuan kira sekali aset tuan-tuan berapa. Walaupun aset tuan-tuan, contoh tuan-tuan beli satu rumah lah. Katalah tuan-tuan perempuan beli rumah tu, katalah tahun 2000 contoh. Masa tu tuan-tuan perempuan beli, mungkin harga dia harga 1,000. Harga 1,000 contohlah. Contoh. Dia sound problem. Okay, harga dia 100,000. Masa beli tu harga 100,000. Ini tahun 2000, harga dia 100,000. So sekarang 20 tahun kemudian, katakanlah nilai dia sekarang 1 juta. Hutang pun dah habis bayar dah ni. Now, soalan saya, berapakah nilai aset tuan-tuan dan perempuan? Jawapannya 1 juta. Nilai aset tuan-tuan dan perempuan, jawapannya adalah 1 juta. Nah, bila nilai aset tuan-tuan dan 1 juta, adakah tuan-tuan dan perempuan ada 1 juta dalam bentuk tunai? Tak ada nilai aset. Nah, bila kita melibatkan syarikat, dia ada valuation syarikat tersebut. Bagaimana sebuah syarikat itu evaluate, dinilaikan. Nah, penilaian sebuah syarikat, kalau tuan-tuan tengok, paling mudah, tuan-tuan tengok Facebook, Google, TikTok. Pergi kat website, cari berkenaan dengan Facebook, Google, TikTok. Kalau tengok daripada segi produk, apa yang produk Facebook keluarkan? Apa yang produk TikTok keluarkan? Apa yang produk tangible produk yang nampak? Facebook, Twitter, YouTube, apa produk fizikal mereka? Dia orang tak ada produk fizikal. Dia ada produk IT sebegini.
Sebab itu kenapa Rafizi emphasize tentang dunia IT ni tuan-tuan. This is where the future of money is. Inilah di mana wealth akan mula berkembang. Sebab itu kenapa apa orang kata Alibaba, Jack Ma invest di dalam kenapa yang kaya, kalau kita tengok yang kaya, yang top kaya, tolak Jeff Bezos, Amazon, Jack Ma dia buat AliExpress, Grab, online apps. Yang kaya-kaya ni majoritinya adalah mereka yang sekarang ini moving daripada judi, daripada construction kepada arah IT. Jadi tak pelik sebenarnya kalau company Rafizi evaluate 18 juta. Bagi saya terkejut kenapa rendah sangat nilaian Invoke tu hanya setakat 18 juta. Bagi saya Invoke tu nilaian dia rendah 18 juta. Sebab benda yang dia boleh buat tu lebih daripada itu. Sebab 18 juta kalau kita bagi dengan 5 pound sterling baru buat 3 juta pound sterling. 3 juta pound sterling untuk sebuah syarikat is nothing. It's consider puny lah, consider sebuah syarikat yang kecil. Kan tak ada bukanlah satu benda yang terlalu besar pun. Tapi kat Malaysia ni nak cerita lah, sebab macam-macam walaupun dia tak terbiasa dengan syarikat-syarikat macam ni. So dia pun buatlah laporan polis. Sebenarnya Rafizi ni sakau, Rafizi ni ambil dan sebagainya. Dia ni itu ini. Itu sebenarnya yang dia buat. Itu sebenarnya tujuan yang dia buat macam tu. Dia tak faham pun. Dia tak faham asset, dia tak faham liability, dia tak faham net worth, dia tak faham benda-benda macam tu. So bila datang Rafizi ni untuk tujuan apa tuan-tuan? Menimbulkan persepsi. Tengok, SPRM telah menyerbu pejabat Rafizi. Dia telah mengambil semua ledger. Tuan-tuan, kalau nak cerita Rafizi tu kena serbu, kena tangkap, lebih 14 kali dah dakwaan dia. Itu biasa, itu normal. Tapi tak ada satu pun yang sangkut. Tak ada satu pun yang sangkut sebab dia tahu. Dia tahu apa yang dia cakapkan. Sampai sekarang LCS, sampai sekarang bekas calon mersing, dia tak bertanding dah sekarang, tak dicalonkan. Siapa nama dia? Alif Ahmad. Sampai sekarang dia tak berani saman Rafizi. Sampai sekarang dia tak berani saman Rafizi. Ni Tuan Ibrahim Tuan Man nak pergi saman Rafizi. Rafizi kata ahlan wa sahlan, silakan, saya akan bawa dokumen ini ke pejabat, ke mahkamah, dan Tuan Ibrahim Tuan Man kena jawab. Dan saya tahu jawapan dia. Saya tak tahu pun saya sign. Saya tak tahu apa yang saya sign. Ini menteri yang korang nak letak jadi menteri ke? Yang sign 2 bilion tapi tak tahu apa yang dia sign. Ada yang kata dia tak tahu. Saya tak tahu pun yang saya sign dokumen tersebut. Tuan-tuan, kalau kau jadi menteri, kau nak kena sign satu dokumen. Kalau engkau ada rasa tanggungjawab, kau sign dokumen RM200 pun, engkau nak kena tengok, ni apa ni? Ni berapa ni? Ni kenapa 2 bilion? Dia bukan ada rasa tanggungjawab sebenarnya. Dia rasa bahawa, tak apalah, sign je lah. Sekarang ni menjawab lah. Dah pasal dia bertanggung, baru ni lah menjawab. Jangan kita tak tahu pula. So dalam hal ini tuan-tuan, sebab itu saya kata kenapa PAS dan juga UMNO ni, dia sekarang ini bersatu ni sekarang ini dalam keadaan tegang. Dalam keadaan yang sangat tegang. Kenapa tegang tuan-tuan? PAS dah kata akan kerjasama dengan UMNO, membentuk kerajaan. Biarlah PAS jadi penyambung. Bersatu kata tak nak. Saya baca kenyataan Tuan Ibrahim Tuan Man hari ini. Kan? Tuan Ibrahim Tuan Man kata Nafi bersatu. Okey, yang ni kemudian. Dia kata bahawa PAS tak kecil hati teguran Muhyiddin Yassin pada Taqiyuddin. PAS sedikit pun tidak terasa hati dengan kenyataan tegas dibuat pengurusi PN Muhyiddin Yassin yang menyanggah dakwaan dibuat salah seorang pemimpin kanan mereka berhubung isu bekerjasama dengan PN. Timbalan pada Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man menjelaskan tidak ada sebab untuk PAS terasa hati kerana kenyataan PN mesti dibuat oleh Muhyiddin selaku pengurusi. Now, macam mana seorang pegawai kanan ataupun pemimpin kanan di dalam Perikatan Nasional yang mewakili PAS boleh membuat satu kenyataan akan kerjasama dengan Barisan Nasional sedangkan Presiden dia sendiri tak tahu. So Presiden tegurlah, walaupun dia kata tak kecil hati, tapi itu menandakan 3 hari nak pilihan raya, kerajaan macam ni ke orang nak sokong? Saya nak tanya tuan-tuan dan puan ni, orang macam ni kita nak sokong jadi kerajaan? Tuan-tuan, selain daripada Pakatan Harapan memerintah, lain daripada itu, dia akan ada masalah. Dia akan ada masalah. Perikatan Nasional sekarang ni nak gaduh, nak cari siapa yang lebih dominasi. Saya baca kenyataan Tuan Ibrahim Tuan Man, sebab dia kata dia lebih dominan. Tuan Ibrahim Nafi bersatu dominan dalam PAS, dia kata. Tuan Ibrahim Nafi bersatu dominan dalam PAS. Tuan Ibrahim Tuan Man menafikan dakwaan parti itu didominasikan bersatu dalam PN.
bahkan menjelaskan situasi mereka lebih kurang sama dengan PN. Tuan Ibrahim menegaskan tidak timbul soal isu siapa mendominasi siapa dalam PN kerana setiap keputusan diputuskan secara bersama menurut beliau. So dalam hal ini sebenarnya sudah timbul ura-ura bersatu sudah tak selesa dengan PAS. Malah ada di kalangan ahli-ahli bersatu, konteks saya kawan-kawan kita lah, kawan-kawan saya juga, bekas kawan-kawan kita ni walaupun lain parti, kita masih kontak, masih WhatsApp. Dia kata sebenarnya kita orang tak berkenan dengan PAS ni. Kita orang tak berkenan dengan perangai PAS. Dia orang ni, dia anggap dia orang ni lebih suci daripada orang lain. Dia guna kami ni sebagai tunggangan je sebenarnya untuk naik. Dia kerana dia tak jadi presiden. Kalau jadi presiden, habis orang bersatu ni. Habis kursi bersatu dia ambil. Kalau tak kerana itu. Kan? So kita nampak bahawa sebenarnya sudah ada pertikaian di dalam PAS, dalam Perikatan Nasional, di kalangan bersatu dan juga PAS, terutama sekali dengan gerakan lah yang betul lagi teruk tuan-tuan. Tak boleh cerita gerakan lagi ni. Gerakan nasib baik tak kuat macam DAP. Kalau gerakan kuat macam DAP, gaduh dia dengan PAS tu.